waktu sakit dan nak nazak, kita boleh jamin ke kita boleh sebut tuan-tuan, kita akan diganggu oleh syaitan. Ia akan menyerupai orang yang kita paling kasih, akan menarik kita keluar daripada agama Islam dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang sangat dahaga, nak hadapi sakaratul maut, berpeluh dan sebagainya. Maka pada ketika itu kita memerlukan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kalau kita belajar dalam bab tasawuf, antara sifat rahmat, antara sifat mengharap kepada Allah dengan sifat takut kepada Allah, waktu hidup sifat takut mesti lebih banyak daripada sifat mengharap. Tetapi apabila menjelang kematian, sifat mengharapkan Allah mesti lebih banyak daripada sifat takut itu. Sebab kita mengharapkan Allah tolong kita, Allah tak ampun kita, kena sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tuan-tuan, cerita Abu Zur'ah tadi sebenarnya telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Ibrahim pada ayat 27. Kita baca pada kuliah yang lalu, yang Allah Ta'ala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan kehidupan hari akhirat. Abu Zur'ah, Allah Ta'ala tetapkan lidahnya mengucap kalimah La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita seperti Abu Zur'ah yang boleh mengucap kalimah La ilaha illallah dan kalimah tayyibah kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kerana kalimah La ilaha illallah adalah kalimah yang mengesakan Allah Azza wa Jalla. Siapa-siapa dapat ucap, dia confirm dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua yang dikatakan oleh para ulama ialah dia berpeluh menjelang kematiannya. Tanda yang kedua, kalau kita menguruskan satu jenazah, kita tengok jenazah itu dia berpeluh. Berpeluh dia, mukanya berpeluh, dia berpeluh. Ini sebenarnya berdasarkan hadis riwayat daripada Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Al-Imam An-Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'mini bi'araqil jabin, kematian orang-orang mukmin akan disertai keringat pada dahinya. Hadis sahih riwayat Tirmizi, An-Nasa'i dan juga Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Maknanya kata Nabi, orang yang dia benar-benar dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ketika mana menjelang kematiannya akan keluar keringat daripada dahinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setakat tentang mengurus jenazah, jumpa tak orang yang dia berpeluh? Ada orang dia siram dengan air, itu lain cerita. Yang ni dia berpeluh tuan-tuan. Ada setengah ulama dia cuba cari hikmah, maksud kenapa dia berpeluh ketika mana dia nak mati. Maka saya terbaca satu buku yang dikarang oleh Ta'id bin Abdullah Al-Qarni dalam buku Waja'at Sakaratul Maut tu. Dia kata para ulama cuba memberikan dua tafsiran, kata dia. Yang pertama, ada sebahagian ulama kata kenapa dia berpeluh, sebab dia terkena siraman air yang dibawa oleh malaikat. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, ada yang berkata sebenarnya lelaki ataupun fulan bin fulan tersebut dia berpeluh kerana dia bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Kan tentang orang yang kerja sungguh-sungguh, berkeras dan sebagainya, dia akan berpeluh tak kalau bekerja? Dia berpeluh. Maka seolah-olah begitulah orang yang istiqamah, dia berusaha bersungguh untuk solat, buat ibadat. Maka apabila dia nak mati, peluh keluar daripada dahinya sebagai simbol daripada kerja keras dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tak tahu mana satu yang riwayat yang tepat, kerana tidak ada hadis yang menyokong kedua pandangan ini. Ini adalah pandangan daripada para ulama. Mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Wallahu ta'ala alam dalam bab ini. Tuan-tuan, tanda yang ketiga adalah apabila seseorang itu dia mati pada malam Jumaat dan juga ataupun pada siang harinya. Orang yang mati pada malam Jumaat ataupun mati pada siang harinya. Nabi sendiri dia tidak mati pada hari Jumaat. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad dan Al-Imam Tirmizi, kata Nabi,
Ma min muslimin yamutu yaumal juma'ati aw lailatal juma'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Kata Nabi, seseorang muslim yang meninggal pada hari ataupun malam Jumaat akan diselamatkan oleh Allah daripada fitnah kubur. Fitnah kubur apa? Fitnah kubur adalah soal, jawab, mungkar dan nakir. Maknanya kalau tuan-tuan tak nak soalan jawab, mungkar, nakir itu, tak nak pergi pada proses itu, hendaklah mati pada malam ataupun siang Jumaatnya. Terdoalah pada Allah, mudah-mudahan kita dapat mati pada malam Jumaat ataupun pada siang harinya. Sebab apa? Sebab apabila kita boleh bebas daripada fitnah kubur, maknanya tuan-tuan, kita boleh jawab soalan tak? Maknanya kita termasuk di kalangan orang yang berjaya melepati soalan tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, tanda yang keempat kata para ulama, ialah orang yang mati dia dalam keadaan beramal soleh. Tak kira dia tengah solat ke, dia tengah sedekah ke, dia tengah berzikir ke, dia tengah baca Al-Quran. Tuan-tuan jarang jumpa orang yang mati dalam keadaan beramal soleh. Dia tengah beribadat tu sukar untuk jumpa. Tapi ada sebenarnya yang mati dalam keadaan begitu. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah qala hasanun ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah." Pertama kata Nabi, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah kerana mengharapkan keredaan Allah, dilalu menjadikan itu kalimah terakhirnya, dia akan masuk syurga. Itu pertama. Yang kedua kata Nabi, wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Sesiapa yang bersedekah dengan sesuatu kerana mengharapkan keredaan Allah, kemudian meninggal dalam keadaan itu, dia akan masuk syurga. Hadis tadi itu. Maknanya lelaki ni kata Nabi, dia bersedekah pada jalan Allah, tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan sedang bersedekah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kata dia akan masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan kena banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa doa kepada Allah. Jangan minta untuk dunia sahaja, minta untuk akhirat, supaya Allah Ta'ala matikan kita ini dalam keadaan kita sedang beramal ibadat. Antaranya doa yang selalu dipanjatkan oleh seorang lelaki bernama Amir bin Thabit bin Az-Zubair. Amir bin Thabit bin Az-Zubair, dalam kandungan doanya, dia selalu minta kepada Allah supaya dia mati dalam keadaan yang sangat baik. Maka orang tanya kepada dia, wahai Amir bin Thabit bin Az-Zubair, kenapa kamu kalau doa minta Allah matikan kamu dalam keadaan yang baik? Maka dia kata, aku berdoa kepada Allah semoga dia matikan aku dalam keadaan aku sedang sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, tidak lama selepas daripada itu, suatu hari Amir, dia sedang mengerjakan salat maghrib. Maka pada rakaat sujud, pada rakaat yang terakhir, Allah Ta'ala mencabut ruhnya. Maknanya Allah Ta'ala telah aminkan doanya. Maknanya dia mati ketika mana dia sedang sujud menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Pada sujud